Assalamualaikum dan salam bahagia saudara dan saudari para penonton yang dihormati sekalian. Pagi ini dalam motivasi pagi saya ingin bercakap tentang perangai orang Melayu yang suka maki, orang Thai, orang Siam Selatan Thailand juga suka maki, dan orang Arab suka bersumpah. Ya. Orang Arab memanglah pergi ke mana-mana Anda akan berjumpa dengan orang Arab yang suka bersumpah. Cakap apa saja mereka akan bersumpah. Wallahi ya akhi. Wallahi wallah, berkali-kali mereka akan menggunakan perkataan itu. Begitu kerap mereka menggunakan kata-kata sumpah untuk meyakinkan kita bahawa dia benar ataupun dia tidak setuju dengan sebab-sebab tertentu. Jadi saya sebagai orang yang pernah tinggal, bukan saja berjalan, tapi saya tinggal bersama Arab lebih daripada 20 tahun. Saya dapati memang adalah ketara orang Arab dalam menggunakan kata sumpah. Wallahi ya akhi, wallah. Dia mengeluh gitu saja, wallahi ya akhi. Dunia hakata. Mana ini adalah ungkapan biasa yang tidak ada arti. Hampir perkataan sumpah itu tidak ada arti. Tidak ada maksud sama sekali, sebab menjadi perkataan biasa di kalangan orang Arab. Dan ini saya dapat saya jumpa di semua negara yang saya pernah tinggal. Syria, di Tunisia, di Algeria, di Morocco, di Mesir. Dan negara-negara lain saya tidak begitu tahu, sebab kita hanya pergi berjalan, begitu tidak tinggal. Tapi kalau negara-negara saya yang sebut tadi, saya pernah tinggal lama di situ. Ada yang lebih 10 tahun saya ada di situ. Ya. Jadi kita tahu bahawa begitu. Dan juga dalam adabiat Arab, dalam cerita-cerita orang Arab pun begitu. Kita baca dalam novel, baca dalam kitab-kitab pun banyak sekali mereka menggunakan sumpah dalam hidup keharian mereka. Itu satu. Ya, kita tak boleh nak kata apalah. Itu sudah jadi perangai mereka. Dan saya pindah kepada orang Melayu. Orang Melayu dengan orang Siam Selatan Thailand memang suka menggunakan maki caci dengan sebab-sebab yang tak ada alasan pun kadang-kadang nak maki. Tapi kalau berkaitan, kalau orang Melayu, kalau berkaitan dengan sentuh hal-hal agama yang mereka tak boleh terima, tak boleh berbeza pandangan, mereka akan maki dan akan caci selain daripada hukum macam-macam. Begitu juga kalau bercakap menyentuh tentang Melayu dengan pandangan yang tidak serupa yang mereka tahu. Seperti semalam saya bercakap tentang tolong menjawab kenapa Datuk Zaid Ibrahim mengatakan Kedah perlu dikembali kepada Siam, dan saya tidak setuju, dan saya tahu bahawa itu adalah satira, itu adalah sororoh Datuk Zaid Ibrahim, dan kita menjawab dari segi sejarah. Macam mana Siam, macam mana Thailand, macam mana Kedah, macam mana negeri-negeri yang lain ada hubungan dengan Thailand, dan saya angkat dan sanjung Kedah habis-habisan dan menganggap Kedah itu adalah lebih hebat daripada Melaka. Kerana wilayah Kedah, kalau kita merujuk kepada Langkasuka, seperti saya sebut semalam, adalah sangat hebat. Bukan sahaja Semenanjung yang sekarang ini menjadi Malaysia, tapi termasuk semenanjung sebelah bawah, tapi semenanjung sebelah atas, termasuk Thailand, termasuk Segenting Kera juga adalah termasuk dalam kawasan negeri Langkasuka yang ada di Kedah, itu di Kedah dan Patani, gabungan dua tu. Patani sendiri pun asal daripada Kedah. Ya, pemerintahnya pun begitu. Jadi hebat. Tapi kena maki, kena caci, astara babi, anjing, engkau ni beruk. Macam-macam. Ini perangai orang kita yang memang teruklah dari segi itu. Dan ini juga
perangai ini ada lebih terang, lebih jelas lagi kalau anda faham. Benda duduk di Thailand ini akan berjumpa dengan orang yang lebih keras dalam memaki dan mencaci orang adalah orang Siam selatan Thailand. Memang perangai buruk ini kekal sampai sekarang ini. Walaupun ada orang yang berpendidikan tinggi telah berubah banyak, tapi di kampung-kampung, di pasar-pasar kita akan berjumpa dengan orang Siam yang memang Siam selatan Thailand, bukan orang Melayu, bukan orang Islam, orang Siam, ataupun orang Muslim yang bercakap Siam seperti dengan orang Siam sebelah atas, bukan orang Melayu di sebelah bawahnya. Memang perangai memang suka maki, suka caci. Lebih hebat daripada orang Melayu lah. Dalam berbual sikit saja dia akan sebut orang jetme, bukan satu jetme. Jetme ni perkataan yang tidak bagus lah. Jetme memang dalam nak huraikan suatu perkara pasti dimasukkan perkataan jetme 2-3 kali 4 kali. Kemudian diulang pula begitu semua. Jadi kita jemu dengar perkataan-perkataan ini, tapi inilah hakikat mereka. Jadi bagi saya kita perlu kikis sebenarnya. Kita perlu ada perangai macam ni. Perangai suka maki, suka caci ini tidak patut ada di kalangan orang Melayu. Ni saya nak cakap, apabila saya sebut kata orang Melayu ini bukan seluruh orang Melayu. Ada orang Melayu yang bahasanya lembut, yang bagus, yang mana tidak menggunakan perkataan kasar, tak ada. Tapi ada ramai orang Melayu yang memang menggunakan perkataan kasar dan bahasa mereka pun berkasar. Ini saya tak kata negeri-negeri tertentu, tapi nak cerita ada orang itu ramai macam tu. Dan waktu saya di utusan dulu kan, saya pernah terima surat daripada pembaca kerana mereka tidak setuju dengan saya kan. Mereka hantarkan surat bertimbun setiap hari di atas meja saya. Tak sempat nak baca semuanya, kata-kata teruk sangatlah. Dan dalam email setiap hari kita terima 7,000, 8,000 email setiap hari daripada mereka, dan kebanyakannya kutuk, caci, maki dan kata tak buka kepala langsung. Padahal apa yang saya bincang, saya kritik itu sebenarnya membuat pembetulan, membuat tasheh, correction, dan sekarang ini mereka sudah terima pun. Perkara itu sudah berubah dah. Kalau tengok pokok zaman dulu kan, yang duk kutuk, yang duk itu, mereka sudah berubah sekarang ini. Jadi tidak bagus. Ini semua perkara ini tidak bagus. Kalau dari segi psikologi, ilmu jiwa pun, orang yang suka maki orang ni artinya orang yang amat lemah. Pribadinya amat lemah. Bukan tak ada kaitan dengan perkara lain, tapi pribadi mereka lemah. Mereka tidak dapat nak berhujah, dan apabila tidak dapat berhujah dan setuju, mereka akan mengguna cara lain untuk nak menutup kelemahan mereka dengan memaki. Dalam maki, dan ini mereka guna perkara itu dalam ceramah. Saya sebab waktu dulu pun, waktu ceramah mereka datang ceramah pembangkang pun saya pergi, saya naik, dan mereka akan guna cara sama, tapi kita jawab balik dengan secara yang saya lakukan seperti saya lakukan di sini. Mereka terhenti, mereka pun tahu, mereka sedar, dan kita harus beri kesedaran kepada mereka, kepada orang macam ni, orang yang suka maki, suka caci ini tak boleh. Dalam Islam sendiri, dalam Al-Quran sendiri, wala tanabazu bil alqab, jangan kita memanggil orang lain itu dengan panggilan, dengan alqab, dengan gelaran-gelaran yang tidak bagus. Kita panggil orang itu dengan panggilan yang buruk, tidak bagus. Dan kalau kita membiasa diri dengan kata-kata kesat, dengan kata-kata maki ini, bukan sahaja ia melambangkan diri kita itu buruk, hati kita itu busuk, tapi juga melambangkan ibu bapa kita tidak mendidik kita. Kita tidak ada persekitaran yang bagus dalam keluarga, suka maki, suka caci. Jadi anaknya, iaitu kita semua ini juga pun ambil daripada sana, ataupun kita ambil daripada masyarakat, persekitaran. Begitu tidak bagus. Dan sekiranya kita terus dengar
orang memaki, dengar orang caci, membiasa diri, dan kita juga mengulangi kata-kata yang sama, ia akan kekal menjadi duduk dalam diri kita, menjadi taat tabiat kita, kekal dalam diri kita begitu, karena sudah menjadi kebiasaan. Sepertilah kamu menghisap rokok. Pada awalnya kamu tak hisap rokok, kita tak hisap rokok, tapi apabila kita dah hisap rokok, lama kelamaan akan kekal menjadi identiti kita, dan kita akan terbawa ke mana-mana saja. Pergi ke luar negara, pergi ke mana, kita akan keluarkan perangai seperti ini, khususnya apabila secara tidak sedar, dan orang tahu bahawa orang ini orang tidak maju, orang ini orang tidak tamadun, orang yang tidak ada akhlak. Orang akan nilai begitu. Dengan itu kita harus kikis, kita harus buang sifat keji, sifat suka maki orang, mengata dengan orang ini tak betul. Jangan sekali-kali, kita harus kikis. Jangan membiasa diri kita dengan kata-kata kesat, dengan kata-kata keji ini. Saya sendiri pun kadang-kadang terlepas pandang tentang perkara ini, sebab orang maki, saya nak supaya dia berhenti maki, kadang-kadang saya pun kata balik kepada dia, dan insya-Allah pada masa depan saya akan berhenti menggunakan kata-kata tak balik. Kalau dia kata saya, kamu anjing, kamu babi, kamu beruk, kita hanya berterima kasihlah pada dia, gitu-gitu, karena sekurang-kurangnya dia memberi pandangan. Itu pendekatan yang saya akan gunakan. Saya tak akan mengambil kira orang-orang yang berjiwa macam itu, kerana ia akan menjadi masalah kepada kita sendiri kalau kita tumpu kepada atau memberi perhatian kepada masalah-masalah seperti itu. Mungkin anda telah membaca cerita The Law of Attraction. The Law of Attraction, undang-undang tarikan Qanun Al-Jazibiyah, iaitu tidak semestinya kita melakukan perkara jahat, tapi hanya kita melihat kejahatan yang berlaku di tempat kita, di keliling kita, perkara-perkara buruk, membiasa diri melihat perkara-perkara buruk di keliling kita, kita akan terima impact, akan terima kesan daripadanya. Itu the law of attraction. The law of attraction ini ada dalam semua agama, termasuk agama Islam sendiri. Sebab itu dalam Islam sendiri menyuruh kita mengelak daripada perkara keji, perkara yang tidak baik. Kita boleh melihat secara tidak merancang, secara begitu saja, tapi apabila kita lihat, kita paling tadah, mata kita, pandangan kita jangan melihat dengan terus melihat perkara itu, kerana ia akan memberi kesan kepada diri kita sendiri. Okey? Ya, begitulah saya boleh katakan bahawa orang Arab suka sumpah. Orang Melayu, ramai di kalangan Melayu, bukan semua, suka maki di kalangan orang tertentu. Dan orang Siam di selatan Thailand memang teruk dari segi maki caci ini. Dan semua ini kita, sudah tentu orang Siam di selatan Thailand pun bukan semua, tapi orang umum, orang awam adalah begitu. Okey, semoga kita dapat membaiki perkara ini supaya kita menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih sempurna. Tinggalkan bahasa kasar, tinggalkan bahasa kesat, tinggalkan bahasa maki caci, dan insya-Allah kita akan jadi manusia yang lebih berguna. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.